رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita lihat pada ayat yang ke-160 surah Al-An'am muka surat 150 juzuk yang ke-8 telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, man sesiapa ja'a yang datang, yakni yang membawa, bil hasanati bersama itu amal yang baik ataupun kebaikan yang telah dilakukannya suatu di atas dunia. Maksud ja di sini yakni di akhirat kelak. Falahu baginya itu asyru amsalha, dilipat gandakan 10 kali lipat setiap daripada amal-amal yang dilakukan. Waman dan barang siapa jaa yang datang, yakni pada hari kiamat, yakni dengan membawa bisayyi'ah kejahatan yang dilakukannya, fala yujza maka tidaklah dia dibalasi illa mithlaha melainkan sekadar apa yang dilakukan saja. Wa hum la yuzlamun, sedangkan dia tidak akan dianiaya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala membalasi sekadar dengan dosa yang dia lakukan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengendaki azab kepada dia sudah bersyarat pada kalimah al-hasanati ataupun al-hasanah adanya huruf ta marbutah, bukan semuanya kalimah yang berakhir dengan ta marbutah, huruf ta bulat itu menunjukkan kepada muannas. Jadi lafaz itu ditujukan kepada jenis perempuan. Akan tetapi ditujukan juga kepada untuk muzakkar, laki-laki. Jadi fungsi pada ta marbutah itu di sudut bahasa Arab adalah mubalaghah, yakni menunjukkan bahawasanya dilebihkan baginya. Seperti mana kalau sekiranya seseorang itu alim, berbeza dengan orang yang lebih alim. Oleh kerana itulah orang yang sangat alim disebut sebagai al-allamah, ada ta marbutah. Itu keadaan yang perlu kita ketahui di sudut bahasa Arab. Dan kalimah asalnya adalah hasanah. Maksud asal adalah segala kebaikan yang menyebabkan dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi pahala, maka dikekalkan pahala tersebut sehinggalah dia menemui Allah Subhanahu wa taala
sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala kesan daripada amal-amal salih yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan dalam ayat ini menjadi dalil bahawasanya setiap daripada perkara, setiap daripada amalan yang baik, Allah Subhanahu wa taala tidak membalasi sekadar dengan apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalasinya dengan balasan gandaan-gandaan. Seperti mana contoh, kita telah solat maghrib 3 rakaat tadi, tetapi pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita dah solat maghrib 10 kali. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada baginda Rasulullah solat 50 salawat, 50 kali solat. Tetapi Rasulullah SAW minta kurang daripada Allah sehingga mendapat 5. Walaupun begitu kata Allah pada Nabi, ya Muhammad, ma yubaddalul qawlu ladai, aku tidak mengubah dengan apa yang aku tetapkan bagi umatmu salat 5 kali, tetapi pahalanya 50 salawat, dia dapat seperti mana dia telah salat 50 kali. Lalu Rasulullah SAW mengajar kita satu jenis salat yang kita lakukan diberi pahala oleh Allah 10 kali kita salat pahala dia. Hanya dikhilafkan oleh ulama, kalau sekiranya di sudut logik satu amal kita buat, pahala yang diberi oleh Allah seperti mana 10 kali. Sebagai ulama mengira 1 campur 10 maka 11. Sebagian lagi ulama mengira melalui niatnya berdasarkan hadis sahih, hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, hamba-hamba yang niat untuk melakukan satu amalan baik, niat saja, maka aku telah memberi satu pahala buat dia. Tak kala mana dia mengamalkan kebaikan itu, maka aku akan memberi pahala padanya 10 kali lipat ganda, dan ditambah lagi gandaan sampai ke 700 kali ganda. Al-Sahih. Riwayat lain menyebut bermula 10 dilipat gandakan sampai ke 700. Seperti mana juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tentang pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pahala orang yang sedekah itu satu sedekah yang dikeluarkan tetapi dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke 700 kali lipat ganda. Lalu difahami di sini bahawasanya 10 di sini bukannya ketetapan yang bermula berakhir di situ, akan tetapi itu permulaan, tetapi dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 700 kali lipat ganda. Di sini ulama-ulama menyatakan seseorang itu dilipat gandakan pahala yang berdasarkan daripada kekuatan keikhlasannya sewaktu dia melaksanakan amal tersebut. Sebagian di kalangan ulama-ulama ahli ma'rifah mengatakan bahawasanya pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmunya, kefahamannya, ma'rifahnya, penghayatannya, kekhusyukannya, memahami apa yang dia baca, khudu', rendah dirinya, rasa malunya, bahkan dengan sifat-sifat ubudiyah sehingga dia dapat membina satu solat tetapi dilipat gandakan oleh Allah seperti mana 700 kali solat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dikaitkan dengan satu perbuatan, satu amal yang belum dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila seseorang itu solat di tempat adanya solat Jumaat di situ, dia solat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala buatnya seperti mana dia solat 500 kali di tempat yang lain. Apa maksudnya? 500 kali gandaan solat di tempat yang lain. Seperti mana kalau sekiranya kita solat di Masjidil Haram 100,000 kali solat, Masjid Nabi 10,000 kali solat, Masjid Al-Aqsa 1000 kali. Selain daripada itu termasuklah surau yang ada Jumaat sekalipun 500 kali gandaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pahala yang dikaitkan dengan gandaan. Tetapi berkaitan dengan darjat 27. Seperti mana hadis pada Abi Hurairah 25 pun ada, 27 pun ada. Tapi ulama mengutamatkan 27. Kedua-duanya sahih. Akan tetapi kita tidak boleh samakan satu darjat dengan satu pahala. Satu darjat dengan satu ganjaran, dia berlainan. Akan tetapi keduanya termasuk daripada perkara yang ghaib, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya beriman dengan setiap ganjaran yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita tidak boleh membayangkan pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala memuji kita disebabkan semua pahala ini, ganjaran ini dibalasi di akhirat, tidak dibalasi di atas dunia. Kecuali orang yang mahu dibalasi di atas dunia, tetapi dia tidak akan mendapat ganjaran di akhirat. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis kursi, ada di antara hamba-hambaku yang solat untuk mendapat dunia, lalu aku memberi dunia tersebut, tetapi dia terlepas untuk mendapat ganjaran di akhirat. Hadis kursi. Lalu kata Sayyidina Ali, aku tidak memandang orang yang niat solatnya kerana untuk mendapat dunianya sebagai orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apabila dia melihat dunia yang dia mahukannya, lalu wasilah dengan ibadah, maka menyebabkan dia akan meninggalkan khusyuk, meninggalkan tawaduk. Dia sekadar seperti mana seorang yang solat secara zahir, dia telah solat, maka dia mahu amal dunia. Maka kata Sunnah, aku tidak melihat itu satu ibadah yang dia telah lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita solat sebagai wasilah, sabar itu iman sebagai wasilah, perantaraan agar apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberinya. Tetapi yang dikaitkan iman dan juga perbuatan salat tidak lain yang menunjukkan kepada ubudiyah, sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, barang siapa yang datang di akhirat membawa kebaikan yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Dia yang Maha menetapkan, sehingga ada orang yang datang membawa amalnya, ada juga orang yang beramal di atas dunia, tetapi dia datang di akhirat tidak membawa apa-apa bekalan. Sedangkan di atas dunia dia telah solat, di atas dunia dia telah berpuasa Ramadan, tapi di akhirat dia tak membawa itu semua. Mengapa agaknya? Kerana di atas dunia lagi Allah tidak menerima amalnya itu. Ini juga sabit daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa di sini? Man jaa bil hasanati. Kalimah al-hasanati ada alif lam. Menunjukkan bahawasanya kesempurnaan kebaikan itu
mesti datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuknya, atas perintahnya. Apabila dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengira sebagai sebuah kebaikan. Oleh kerana itu, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kaidah memahami al-hasanah, kebaikan, bukan semata-mata dengan akal. Melihat, lalu berfikir, lalu mengukur, itu kebaikan. Akan tetapi kata ulama bahawasanya kebaikan ditentukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Allah dan juga Rasulnya, agar manusia itu tidak berpaling pada hukum yang qat'i, yang mu'tamad berdasarkan daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada kaedah. Manakala di kalangan ulama-ulama ma'rifah, di kalangan ulama-ulama tasawuf, memandang bahawasanya kebaikan itu bermula daripada hati. Walaupun zahir itu nampak sebagai sebuah kebaikan zahir, tetapi apabila dia tidak memulai kebaikan itu daripada hatinya, maka tidak dikira sebagai kebaikan. Apabila saja satu perbuatan baik bertentangan dengan perbuatan hatinya, maka tidak juga dikira sebagai satu perbuatan yang baik. Itu dia sudah tasawuf. Dan kebaikan yang dikaitkan di sini adalah dia disifati dengan sifat yang makhluk, sifat kita. Apabila disifati dengan sifat makhluk, seseorang itu tidak diterima amalnya, melainkan dia mengakui dia adalah makhluk. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang dia tidak boleh keluarkan sifat-sifat tersebut. Ada dua perkara yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, sesuatu yang Allah wujudkan, adakan dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabutnya, sehinggalah kita masuk syurga sekali. Yang kedua, sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kurniaan itu dia kembali balik kepada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Benar-benarlah kamu akan diuji, sehingga akan diketahui siapa yang baik amalnya. Siapa yang baik amal adalah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan satu sifat yang diwujudkan oleh Allah dalam diri kita. Lalu di sini ulama tasawuf yang memperhatikan, bukan ulama-ulama ahli zahir. Disebabkan kesempurnaan al-hasanah, kembali memahami yang dua perkara ini. Yang pertama, apa yang diwujudkan oleh Allah dalam diri kita, sehingga dia tidak akan pernah memadamkan, sehingga dia menjadi satu zat yang berada dalam diri kita. Antaranya adalah antumul fuqara, kamu semua fakir. Walaupun sesama kita dia kaya, tetap di sisi Allah kamu semua fakir seluruhnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan siapapun kamu semua adalah daripada mimman mahin, daripada air yang hina. Kamu hina. Selain daripada itu, wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dia lemah. Itu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan menjadi zat dalam diri kita, tidak boleh diubah, tidak boleh dibuang. Itu diri kita. Kurniaan, kemuliaan, kekuatan, sehingga dapat menguasai dan juga memiliki. Tetapi ini ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat majazi,
majazi aqli, kiasan saja. Allah Subhanahu wa taala dia memberi kemuliaan, tapi kemuliaan daripada Allah bersifat ujian. Kalau kita lihat dua kali, satu kehinaan, satu lagi kemuliaan. Hina dan juga mulia dia tidak menjadi satu, tetapi sifat pada hamba Allah apabila dia menghina dirinya, maka dia akan dapat kemuliaan. Seseorang yang tidak menghina diri dia, maka dia tidak akan dapat kemuliaan daripada Allah. Itu maksudnya. Oleh kerana itulah orang yang tidak menyembah Allah, mereka tidak pernah kata diri mereka hina. Seseorang yang hina adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dahi-dahinya itu dibawa untuk sujud semata-mata untuk Allah. Itulah orang yang tanda menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyembah selain pada Allah. Itulah kedudukan orang yang menghinakan diri dia selain daripada orang yang tidak mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah orang-orang kafir tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kekuatan. Ayat tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala cipta kita lemah. Ayat ini tidak boleh dibatalkan. Itu zat diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam Quran, quwwatan, kamu ada kekuatan. Jadi sifat lemah kepada zat, kurniaan daripada Allah adalah kekuatan, tetapi tetap menjadi ujian. Lalu bagaimana kita mendapat kekuatan? Apabila kita merasai diri kita lemah, maka Allah memberinya kekuatan. Qaid dan kaedah. Begitu juga sehingga kita menguasai dan memiliki. Sedangkan kita ni fakir, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi sehingga kita dapat menguasai, memiliki. Apa maksud menguasai? Memiliki. Sehingga kita mendapat sesuatu yang menjadi milik kita. Apabila kita mati, maka itu menjadi warisan pada ahli keluarga kita. Menguasai, mana harta itu milikku, sehingga diwarisi. Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua pun kembali atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesempurnaan bil hasanah ini tidak lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Tak kala mana sewaktu dia melakukan perbuatan al-hasanah itu, maka dia mengakui bahawa dirinya hina, dirinya fakir, dirinya lemah. Manakala kemuliaan itu satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah fana, leburkan diri, lenyapkan diri daripada adanya kemuliaan. Allah uji. Itulah maksud pemberian. Tak kala mana Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, Allah menguji. Lalu lenyapkan diri kita daripada memiliki sifat kekuatan itu, melainkan hakikat zat kita sifat yang lemah. Termasuklah fakir. Lalu kata ulama yang berbicara ini di sudut tasawuf dan ilmu ma'rifah, apabila kamu berjaya melenyapkan akan diri kamu daripada kuat, mulia, menguasai, memiliki, maka kamu telah melakukan al-hasanah dengan sempurna. Akan tetapi tak kala mana kamu mengamalkan satu amal, kamu melihat mulianya aku, oh aku ada itu, aku ada ini. Bahkan seseorang itu mula bersungguh-sungguh solat, tak kala mana dia melihat hartanya banyak ini, hartanya itu, hartanya, dia bersungguh-sungguh solat kerana itu. Maknanya dia memandang satu asbab menyebabkan dia pun bersungguh-sungguh solat kerana harta yang dia ada. Sehingga apabila dia solat, lalu dia melihat keadaan hartanya, simpanannya, apa yang dia ada,
maka dia tidak akan mendapat al-hasanah di sini, di sudut tasawuf. Sehingga melenyapkan dirinya walaupun dia ada, dia perlu memandang ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu-dulu ada sebuah kerajaan yang besar, duduk di atas kursi emas, makan di atas pinggan emas, sudunya emas, katilnya emas, tiap-tiap istana emas. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sekedip mata saja kerajaan mereka. Antaranya adalah kerajaan Romawi, kerajaan Parsi, Kaisar, Kisra. Pada zaman Sayyidina Umar ambil itu semua. Walaupun kita ambil, kita tidak memandang kekayaan yang kita ada itu. Bahkan kerajaan Rom, kerajaan Parsi, bahkan kita melihat ini satu ujian daripada Allah untuk kita. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Yang terbaik adalah ibadah, bukan menguruskan harta-harta tersebut. Nampak agaknya disebabkan riwayat hadis Nabi, seseorang apabila disibukkan ibadah duniawi dia, Allah uruskan. Jadi itulah maksud sebagai badan al-hasanah. Dan ulama-ulama tasawuf juga membicarakan tentang al-hasanah ini, kesempurnaan yang dia tidak akan miliki, melainkan dia mengetahui hikmah di sebalik amal hasanah yang dilakukan, iktibarnya, dan mengetahui mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melakukan al-hasanah tersebut. Kerana setiap perintah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia. Bahkan dengan Allah yang maha baik memberi kebaikan melalui perintah agar kita melakukan kebaikan tersebut. Seperti mana contohnya as-salat, salat, tilawatul Quran, zikrullah, tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita. Perintah itu mesti disempurnakan. Apabila kita salat dengan sempurna. Apabila kita zikrullah, zikir secara sempurna, dan juga amal-amal ibadah yang lain. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Lalu manusia itu merintih, telah zikrullah, tetapi hati juga tidak senang, tidak tenang lagi. Jawapan kerana kamu belum mencapai pada kesempurnaan dalam zikir kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan secara logik, sesuatu yang tidak sempurna sesama kita pun kita tidak mahu. Dia sudah logik. Kita beli rumah, lalu kita tengok rumah ni boleh diduduki ke? Boleh lah. Macam tak siap lagi, air pun tak masuk, elektrik pun tak ada, saya tak mau masuk. Logik. Sebab dia tidak sempurna. Bahkan kalau sekiranya kita buat rumah, atap pun tak pasang lagi, kita pun tak berani nak duduk. Logik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita al-hasanah dengan sempurna. Oleh kerana itulah kalimah al-hasanah ini mesti ada alif lam. Dia mesti disempurnakan terlebih dahulu. Lalu ulama kita, dia tidak mendahulukan untuk mengajar kita apakah amal-amal yang baik. Ya, salat, puasa, baca Quran, zikrullah, selawat dan Nabi. Tapi itu bukan tertib yang pertama kata ulama. Tertib yang pertama adalah al-hasanah dalam hati kamu terlebih dahulu. Dalam hati kamu dulu. Kalau sekiranya kamu baca Quran, kalau sekiranya kamu salat, tetapi kamu tak mendapat halawahnya, kemanisan dalam salat, kemanisan sewaktu membaca Al-Quran, maka itu bukan satu hasanah. Itu bukan satu hasanah. Jadi begitu ulama kita memperhalusi untuk memahami al-hasanah.
Mengapa agama? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak semudah-mudahnya nak memberi pahala kepada kita. Sebab mula Allah bagi dia kekal. Dia kekal seperti mana di antara kita dengan kerajaan kita, tidak semudah-mudah kerajaan nak bagi sesuatu yang bersifat kekal pada kita. Pencin pacik dikekalkan sampai mati. Lalu dia tengok apakah pekerjaannya. Begitu. Apatah lagi kalau ditawarkan kita dah mati, pencin sambung ke anak, anak mati sambung ke cucu. Kalau dunia ni masih ada 500 tahun, tak 500 tahun makan duit pencin tak? Jadi secara logik akan dipikir. Lalu kata ulama kita mendahulukan sebagai Rasulullah, barang siapa yang berniat untuk buat al-hasanah. Jadi masuk al-hasanah di sini bermula hati. Seperti mana contoh, ini contoh. Apabila kita sakit, kadang-kadang kita makan tak ada rasa. Makanan itu kita tahu sedap dan lezat, tapi kita sakit itu tak terasa. Gigi geraham ni tengah sakit, denyut-denyut duduk depan kita ni, kambing golek dah dipotong, kita pun tengok nak dikunyah pun tak mampu, sakit gigi, lubang, rosak. Pergi ke klinik gigi, doktor kata gigi pakcik dah kena cabut, dah rosak ni, tak boleh tampal, teruk sangat ni. Saya cadangkan tampal dengan simen je lah. Simen orang buat ni rumah tu, baru boleh pun. Dia lawak dan mak dia kata tak boleh, kena cabut. Doktor, kenapa gigi saya boleh lubang sampai macam ni teruk? Penjagaan. Pakcik tak jaga betul-betul, mungkin pakcik gosok gigi depan-depan, belakang tak gosok. Ataupun pakcik gosok gigi sekali 2 kali sehari, lepas makan tak gosok, adalah apa pun lekat kat situ. Doktor kata, satu contoh. Contoh yang kedua, sakit, makan tak rasa, bau pun tak ada, padahal itu makanan yang lezat-lezat di depan kita. Air itu manis, bila minum rasa pahit. Air kosong ni pun rasa pahit. Sebab apa? Disebabkan dia sakit. Siapa yang ada pengalaman kena COVID macam tu lah, tak ada selera nak makan. 2 contoh cukup Muhammad dari. Lalu kita perhatikan untuk mencapai al-hasanah. Lalu bagaimana keadaan hati? Kalau sekiranya hati kita sakit, kita solat pun tak merasai manisnya solat tu. Kita beribadah tak merasai. Mengapa? Hati kita sedang sakit, maka dia perlu dirawat. Macam seperti mana gigi kita pergi rawat. Doktor pun kata faktor penjagaan gigi yang tak betul pakcik. Lalu begitulah hati kita perlu dijagai. Puluhan tahun hati bersama dengan kita. Lalu kalau sekiranya kita tidak jaga dia akan rosak. Bila dia rosak, walaupun beramal macam-macam amal, usia 1000 tahun beramal, tapi hati dia tak betul, maka amalan itu tidak akan menjadi al-hasanah. Itulah ulama tasawuf mengambil berat hati kamu dulu. Bila hati kamu dah betul, dah dirawat, kamu sekadar zikrullah, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran sebesar-besar ganjaran. Bila hati kamu sehat dan merasai kemanisan dalam ibadah, kamu sekadar alhamdulillah sekali. Rasulullah SAW sabda, Allah beri pada kamu tamda'ul mizan. Kalimah alhamdulillah memberatkan timbangan di akhirat, memberatkannya penuh. Cukup dengan satu alhamdulillah, dengan ada kemanisan dalam membacanya, hatinya betul, itu adalah al-hasanah. Jadi di sinilah jawapan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki digandakan. Melihat kepada kefahaman, makrifah yang ada dalam diri hamba. Mungkin kita dapat 10, tapi ada di antara selain daripada kita, Allah Subhanahu Wa Taala beri penuh sampai 700, disebabkan makrifahnya, memahami. Dia pun solat, kita pun solat. Mungkin kita dapatlah solat seperti pada 10 kali ganda,
Tapi ada orang yang solat, Allah Subhanahu Wa Taala beri sampai 700 kali ganda kerana ma'rifah di dalam solat. Kita akhir zaman berminat solat, majlis ilmu, tetapi yang tertinggal adalah penghayatan, kemanisan dalam mendapatkannya. Begitu juga solat. Begitu juga solat. Seperti mana satu-satu tempat yang cantik mahu dicantikkan lagi, tetapi tidak mengambil pada hati. Yang perlu lagi dicantikkan adalah hatinya seseorang suatu dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah kalimat al-hasanah ini perlu difahami betul-betul. Kalau kita tak memahami, segala amal kita tak sampai pada al-hasanahnya lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila memerintahkan kita untuk melakukan satu kebaikan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi tadi ajar bagaimana kebaikan yang perlukah kamu fahami. Disebabkan orang jahiliyah yang terdahulu, bagi mereka ada juga kebaikan, tetapi kebaikan itu bertentangan daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh, ada di antara sahabat Rasulullah bernama Sufyan. Dia fikir, bagaimana keadaan Rasulullah bila wafat? Siapa nak menafkahi isteri Nabi? Oh, itu rasa bagus pemikiran dia. Bagus pemikiran dia. Bila Rasulullah wafat, siapa nak menafkahi isteri Nabi? Lalu dia bercita-cita dan niat dia cerita ke kawan-kawan dia. Setelah Rasulullah wafat, aku berniat bercita-cita nak mengkahwini Aisyah untuk menafkahi kehidupan dia. Secara logik ni kata, wah, baik sungguh orang ni nak jaga isteri Nabi dengan cara mengkahwininya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya isteri-isteri Nabi semua adalah seperti ibu buat kamu. Adakah anak boleh mengkahwini ibunya? Dan tidak ada istilah janda buat isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kewafatan Nabi. Oh, dia tidak tahu kok. Logik okey juga. Itu cerita kata Rasulullah. Tetapi cerita itu boleh di antara kita. Lepas mati mamat ni aku kahwin isteri dia pun berumur 25 gitu. Itu tak salah kalau berani aja. Tapi kata Rasulullah ditegah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, walaupun mereka memasang niat dalam hati, niat saja Allah kata itu dosa besar. Niat dalam hati nak mengkahwini Aisyah, nak jaga dia, itu dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab. Apa maksudnya? Niatnya baik, tapi kebaikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala makna ditegah melalui kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kena fahami sungguh al-hasanah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.